Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nek Zati Najwa binti Alfian, nombor matrik C18A0299. Saya telah memilih satu masyarakat pribumi iaitu etnik Maori di New Zealand. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai sejarah dan asal-usul etnik Maori. Maori dikatakan berasal dari Timur Polinesia yang tiba di New Zealand sekitar tahun 1320 sehingga 1350 tahun yang lalu dari tanah air Hawaii yang dikatakan penuh mitos Polinesia. Maori juga dianggap orang asli New Zealand. Selama beberapa dekad, mereka berusaha untuk mengembangkan budaya mereka sendiri seperti bahasa, mitologi dan seni persembahan mereka. Namun, sekitar abad ke-18, kedatangan orang Eropah ke New Zealand telah membawa perubahan yang besar pada cara hidup orang Maori. Jika dilihat pada era tersebut, budaya dan kehidupan sosial orang Maori secara berangsur-angsur menerapkan budaya barat dalam pelbagai aspek. Sejarah, bahasa dan tradisi mereka adalah pusat identiti New Zealand. Apa yang kita dapat lihat adalah agama dan kepercayaan mereka di mana majoriti orang Maori mengikuti kepercayaan Kristian seperti Presbyterianism, Jesus Christ, Katolik dan juga mengamalkan tradisi kerohanian seperti Tapu dan Noa. Terdapat juga sebilangan agama Islam yang berkembang pesat dalam kalangan Maori tetapi masih dalam lingkungan kelompok yang kecil. Selain daripada itu, terdapat juga budaya sosial yang menunjukkan sisi yang menarik etnik Maori orang asli New Zealand ini. Antaranya, orang Maori suka menyapa dengan belaga, dahi dan hidung. Biasanya apabila kita menyapa orang lain, mesti akan berjabat tangan atau pelukkan sesama individu. Tetapi etnik Maori ini menunjukkan kelainan. Apabila mereka bertemu dengan orang, mereka akan menyapa dengan belaga dahi dan hidung. Aspek budaya ini memungkinkan Maori menyatukan jiwa dengan memberikan nafas hidup dan disebutkan hoki di dalam bahasa Maori. Orang Maori juga suka mengamalkan budaya tradisional dalam masakan. Mereka suka memasak makanan mereka di bawah tanah. Makanan tradisional Maori yang disebut hagi. Hidangan ini adalah gabungan antara daging mentah dan sayur-sayuran yang diletakkan di dalam batu dengan api yang besar, kemudian ditutupkan dengan tanah sehingga dimasak sepenuhnya. Peralatan mereka ni lebih kurang advance kepada kita. Seterusnya, orang Maori berbakat dalam perceritaan kerana mereka tidak mempunyai bahasa bertulis sehingga penjajahan pada tahun 1800-an. Bahasa mereka wujud dan berkembang selama berabad-abad dan diturunkan secara lisan oleh lagu dan cerita. Itu adalah sebabnya kadang-kadang kita akan menemukan storyteller dari kalangan mereka. Tatu menjadi simbol status sosial orang Maori. Tatu digunakan sebagai simbol komunikasi antara suku untuk mengenal pasti sejarah keluarga, status sosial dan pertalian seseorang. Tatu itu difailkan menggunakan tamoko yang merupakan proses pembuatan tatu tradisional yang dimasukkan ke dalam kulit menggunakan gigi hiu. Sehingga hari ini, kemahiran ini masih dipraktikkan dan beberapa anggota suku warisan agung iaitu Raga Tira, ketua mereka akan memiliki moko di dagu dan muka mereka seperti dalam gambar itu. Seperti yang kita sedia maklum, etnik Maori ini kaya dengan budaya seni persembahan iaitu muzik dan tarian yang sangat penting bagi orang Maori. Maori mempunyai budaya gabungan seni, pidato dan persembahan bersama dengan pemahaman rohani yang terkait dengan makna budaya bahasa dan orang-orang mereka. Biasanya kisah nenek moyang dan warisan mereka ini selalu disampaikan melalui seni persembahan. Bahasa yang dianggap sebagai tauga iaitu harta yang mereka harus lindungi dan dihargai. Mereka juga menghiasi rumah perjumpaan dengan corak Hawaii dan tuku-tuku. Seterusnya, persembahan tarian adalah tarian haka. Haka adalah sejenis tarian dan biasanya dilakukan secara berkumpulan yang dapat menggambarkan penampilan kebanggaan dan kekuatan kesatuan suku. Bentuk tarian adalah hentakan kaki, penonjolan lidah dan taparan badan supaya berirama mengikuti nyanyian mereka. Nyanyian mereka menggambarkan sejarah nenek moyang dan peristiwa dalam suku. Tarian haka dilakukan pada hari perayaan, perkahwinan, acara keluarga dan juga medan perang. Hari perayaan Maori ini seperti Hari Waitangi merupakan hari kebangsaan negara New Zealand di mana merupakan ulang tahun penandatanganan perjanjian mereka sewaktu tahun 1840-an. Mereka juga mempunyai perayaan Matariki yang dikenali sebagai Tahun Baru Maori. Akhir sekali diharapkan teknik orang Maori sentiasa menunjukkan sisi menarik mereka dan dengan ini
Bagi mereka yang masih belum mengetahui siapa etnik orang Maori ini, mereka boleh mencari maklumat secara terperinci lagi untuk mengetahui keunikan masyarakat pribumi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.